أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada semua para sahabat yang sudi mendengar cerita-cerita yang saya pendengarkan di channel saya, yang kebanyakannya cerita-cerita tentang perjalanan saya bersama kawan-kawan saya di Langkawi, yang kebanyakannya boleh diistilah sebagai cerita yang tak masuk akal, tetapi pada hakikatnya itu semua adalah kebenaran, di mana hanya Allah sahaja yang menjadi saksi di antara kami semua. Dan hari ini saya nak beritahu sikit, sejak kebelakangan ni, bukan kebelakangan ni, beberapa tahun kebelakangan ni, semua kena maklum bahawa gerakan Kristian memang hebat, memang kuat. Ancamannya terhadap orang-orang Islam, terutama di Asia Tenggara, dan tak ketinggalan di Malaysia. Dan akhir-akhir ini juga 2-3 tahun kebelakangan ini kita pun dengar ada juga di kalangan orang-orang kita yang murtad sanggup mengambil Kristian sebagai anutan mereka. Tapi tak apa, kita tak kisah. Sebab apa? Tuhan yang menentukan siapa yang akan berada dengan agama yang benar dan siapa yang tidak akan berada di agama Islam. Itu ketentuan Tuhan. Jadi kita tak perlu risau, tetapi kita kena selalu membaca Al-Quran, merapatkan diri dengan Allah, bersujud, merendahkan sayap, agar keimanan kita, keyakinan kita terhadap Al-Quran dengan Allah sentiasa tebal dan tak mudah digoyah. Dan pada satu ketika dulu masa di Langkawi juga, sewaktu tu saya rasa selepas kes September 11, kes yang cerita yang burung langgar building tu, ada satu ketika tu ada ramailah, ingat lebih kurang 100 ke 150 mungkin lebih, sebab dia datang bergilir-gilir adalah missionaries Kristian. Dan masa tu saya ada kerja di sana, jadi pada satu hari tu saya sempat masuk ke bilik kuliah diorang ketika diorang keluar pergi outing. So bilik tu dah digunakan lebih kurang seminggu, sebab dia bilik tu bersebelahan dengan coffee house. Jadi saya sempat masuk bilik tu, jadi saya tengok risalah dia. Risalah dia tertulis How to Convert Southeast Asia to Christian. Jadi masa tu saya bila dapat tahu tu, saya terperanjatlah. Saya cakap Allahu Akbar, oh ini tujuan sebenarnya kau ya. Okey. Jadi saya pernah laporkan ke Masjid Aisyah, dan saya laporkan juga ke Majlis Ulama Islam. Tapi yalah, kita tidak tahu sejauh mana diorang punya tindakan selepas tu. Sebab saya tak ada buat follow up. Sebab rasanya dia datang lama juga, because dia datang grup. Minggu ni lain grup, minggu depan lain grup, dia macam tu. So agenda dia adalah how to convert Southeast Asia to Christian. I mean, dia nak mentarbiah Southeast Asia supaya menjadi negara Kristian. Itu agenda dia.
Tapi kebanyakan yang datang-datang tu tak adalah kita tengok macam berjubah ke, macam rabai dia, pastor dia. Tak. Dia very simple. Dia ada yang pakai seluar pendek. Ranggi. Kita pakai ranggi. Dari lelaki maupun wanita. Sama. Age dia masa tu lingkungan bukan 20 tahun ke atas lah. 20 tahun ke atas. Dan selepas tu setelah saya balik ke Seremban, selepas beberapa tahun tu lah saya balik ke Seremban, baru saya nampak ketika itu banyak kita nak cakap church tak boleh, because church tu sepatutnya mesti ada building kan, macam dia punya ni. Tapi sekarang ni banyak-banyak rumah kedai dijadikan pusat ibadat dia. Perhatikanlah, kat mana-mana ada. Banyaklah dekat Seremban ada, kat Seremban 2 ada. Kita tengok dekat Auckland tu ada. Lepas tu ada tu kawasan apa tu dekat Seremban apa dah, dekat Seremban 2 lah. Banyak dekat Seremban saja, kat kawasan yang radius dia 1 kilometer persegi ataupun 5 kilometer persegi, kurang-kurangnya ada 10. Yang rumah kedai tu dia convert jadi apa, tempat dia lah, tempat belajar ni lah. So saya tengok macam mana dia orang punya kuat. So jangan terperanjat lah, sebab kebanyakan dia menggunakan duit untuk meyakini. Tapi saya tengok masa tu kebanyakan yang terpaut adalah Chinese. Indian ada juga Indian, tapi majoritinya adalah Cina. Itu yang kita boleh pastikan. Dan saya pernah tengok dulu sebelah rumah saya di Semandu tu, sebelum saya pindah sini, saya duduk sana. Saya tengok neighbor saya, memang dia, daripada dia tidak ada apa-apa, dia cuma pakai kereta apa tu, Great Wall of China tu. Apa dah kereta tu? Setelah tu saya tengok every year, tengok dia every night Christmas dia akan buat di situ. Sampai saya dengar, lepas tu saya tengok dia dapat cuti pergi Italy. Lepas tu berubah kehidupan dia. Hebat. Jadi faham-faham sajalah. Dia orang ni sanggup mengandalkan diri kerana duit. Jadi kita ingat, jangan sampai kita mengandalkan diri kita kerana duit. Ini yang kita takut orang Melayu. Di dalam kesusahan-kesusahan tu, inilah yang akan menjual diri mereka. Itu sebab kita tengok banyak church buka tempat pintu dia kepada orang. Siapa yang susah boleh pergi sana. Dia akan bantu you, dia bagi. This is how they do. Nak beli jiwa macam ni. This is how dia beli you punya jiwa. Itu sebab you tengok di Sabah Sarawak, most of them yang duduk di pendalaman tu beginilah. Terjual jiwa mereka kerana duit. Sebab apa? Sebab dia perlukan duit. Jadi di situ lagnya kita. Kita ni orang umat Islam, kita tak macam tu. Sebab kita hanya mahukan keyakinan dengan Allah ni. Dia nakkan keyakinan kita je. Tak kira kaya miskin, you yakin Allah? Okey. Tapi dia orang tak ada. Dia nak beli manusia, dia bagi kau duit untuk meyakinkan ini dia, kebenaran. So kebenaran you adalah kerana duit. Itu yang jadi. So sekarang ni tengok dalam internet, kat YouTube tu, macam-macam cerita ada. Ada yang sanggup cakap Islam, mostly kat Indonesia lah. Indonesia. Islam, lepas tu tiba-tiba jadi Kristian. Jangan heran lah. That is all because of money. Semua duit. Semua kerana duit. Bukan kerana keyakinan dia sendiri, tidak. Ada yang dibayar untuk bercerita. This is reality lah. Sebab kita tahu Indonesia tu negara dia agak terkebelakang. Itu sebab kita tengok banyak orang Indonesia datang sini mencari penghidupan, mencari rezeki, because di negara dia susah. So it's easy for them to penetrate Indonesia untuk membeli jiwa dia orang. Untuk membeli jiwa. Untuk membeli jiwa, untuk membenarkan bahawa ini agama dia orang, Kristian tu lah. Itu sebab kita tengok macam-macam lah. Ada yang cakap dah pergi Mekah lah, jumpa ini, masuk Kristian, jumpa Jesus lah, itulah. Kalau kau nak jumpa Jesus, kau pergilah dekat Jerusalem. Kalau Mekah tu kau jumpa Muhammad. Itu yang kena faham. Janganlah
this is the mock-up story lah, cerita-cerita yang diada-adakan untuk membenarkan penipuan, untuk membenarkan agenda-agenda mereka. So, kena ingatlah. Lepas tu ada cerita-cerita ini sebut pasal Freemason ni, tak apa, sebab benda tu Freemason tu dah ada kat Malaysia ni berpuluh ribu, dah beratus tahun lah. Since 1511 lagi dah ada, dia dah ada. Tak apa cakap dia. Biarlah dia apa? Dia nak duduk kat sini. Tak apa. Sebab dia tengah mencari. Dia mencari watak akhir zaman, itu saja. Saya dah tuliskan dalam blog saya. Saya dah tulis. Jadi biar dia nak mencari. Sebab apa? Dajjal ni, Dajjal Messenger ni tak apa, tak ada masalah. Biarlah. No hal. Yang penting orang Islam kena beriman, kena kuat keimanan dia, kena rajin baca kitab, kena banyak solat, macam tu. Kena banyak ingat Tuhan lah. Kena banyak ingat Tuhan. Jadi kalau kita ni, kita kena didik anak kita, ajar. Tak ada apa nak risau. Tidak ada apa risau. Biarlah dia ada Freemason ke, Illuminati ke, dia nak konspirasi ke, biar, tak apa. Jadi pada hakikatnya kita tahu kita siapa. Apa tujuan kita. Itu yang paling penting. Jangan kita ikut-ikut dia. Ni Freemason. Banyak tu dekat KL tu, dia punya lodge kat Seremban pun ada kan. Tapi mostly yang kebanyakan dia orang itulah. Dia ada dia punya, dia nak tengok dia memenuhi pun susah. Because they are all big boys lah. Mostly big boys. Maksud dia, orang-orang ada-ada lah. Normally orang ada-ada. So biarlah dia agenda dia nak macam mana. Kan? Kita tak boleh nak macam mana. Kalau dia nak potong apa ke, nak potong tu biar. Kan? Sebab Tuhan dah janji dah. Dia nak cakap macam mana, biar. Samir Dajjal, lawan dia Isa. Jadi orang lain jangan risau. Fitnah-fitnah tu kita kena tahu. Jangan sampai kita terpedaya. Kalau kita merapatkan diri kita dengan Al-Quran, kita merendahkan sayap kita di hadapan Allah, kita yakin, kita ingat Tuhan selalu, nothing will happen. Nothing will happen. Itu je. Janganlah risau. So hari ni saya nak cerita kisah tak masuk akal lagi. Kisah ni waktu tu saya ada job, saya dapat job kat Awana. Sebab saya dengan Awana ni banyak kali dapat job. Kejap sikit tu, kejap sikit ni. Macam tu lah. Kita on contract basis kan, dapat situ sikit. Macam tu lah. So ada satu hari tu, masa tu di Awana Betul Malay lah. Masa tu adalah grup MK datang. Saya ingat lagi nama one of the Tan Sri punya Tan Sri MK punya orang kanan ke, something like that lah. So nama dia Tajul, Darwah Tajul lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Tajul tu lah yang jumpa saya. Dia cakap, Tan Sri berminat lah nak bagi job sikit. Dia cakap, Alhamdulillah lah, cakap dia. So, tapi job tu bukan kat sini. Oh, kat mana, cakap dia. Masa tu dia ada dekat Lake Town Resort. Bukit Merah. Kan ada resort kat tepi highway tu. Bukit Merah, kat situ lah. Jadi sebelum ni nanti bolehlah pergi jumpa Tan Sri. Dekat ni, sebab Tan Sri ada resort dekat situ. So, okeylah, nanti kita pergilah. So, bila hari tu, saya lah pergilah. Saya ni selalu pergi macam mana pun, saya akan bawa Mrs. saya. Tak pernah tinggal. Saya bawa Mrs. saya, lepas tu ada budak-budak tu lagi, ada seorang ada budak main keyboard tu saya bawa. Yalah, orang panggil kita, saya pergilah. Sembang dengan Tan Sri, kenal lah kita dah Tan Sri MK Mustafa Kamal tu. So, dia cakap lah, dia nak kita, buatkan job dia dekat Lake Town Resort. Saya cakap, okey lah. So, okey lah. Lepas tu dah. Bila hari kejadian tu, okey lah. Kita pun move lah dari Langkawi pergi Lake Town Resort. Yang saya ingat,
Hari tu pergi naik kereta saya, Fuad, isteri saya dan ada seorang lagi. Fuad ni punya girlfriend tak silap saya. Apa nama dia? Saya lupa dah. Lepas tu ada yang lain tu, yang pekerja-pekerja lain tu dia datang dah, tapi kita 4 orang ni dari Langkawi lah. So okey lah, we drive down lah. Dari masa tu kita tunggu Kuala Kedah. Kuala Kedah, lepas tu kita ambil kereta terus pergi Lake Town Resort. Lake Town Resort. Lepas tu kita sampai situ awal lah. Dari Kedah ke Lake Town Resort tak jauh sebenarnya. Kuala Kedah ke situ. So kita pergi sampai sana lebih kurang tengah hari. Sampai tengah hari dekat Lake Town Resort tu, okey, semua kita makan. Lepas tu Tajuk tu beritahu lah saya, dia cakap, Zan, kau nak pergi tengok pulau orang hutan tak? Ya, of course lah kita nak tengok, sebab orang hutan ni ada kat Sarawak je. Kat sini mana ada kan. So dia cakap, Tan Sri ada tu, dia punya pulau tu, dia dah nak buat macam zoo lah. Tapi semata-mata orang hutan yang dia cakap. Okey lah, boleh lah pergi. Tapi lepas makan kita pergilah. So okey lah. So dia pun arrange boat, naik boat kot. Naik boat. Saya satu boat, banyak boat lah waktu itu. Saya dengan wife saya, Fuad dengan girlfriend dia, kita naik lah boat tu. Naik boat. Lepas tu ada 2 orang lagi, orang MK jadi yang dengan kita lah. Tapi turis memang ramai lah. Turis akan ramai lah. Mostly Chinese lah. Tak tahulah Chinese Malaysia ke Singapura ke, tak tahulah sebab kita tak pernah tanya kan. Tapi ramai lah, mostly Chinese lah hari tu. So okey lah, kita pun naik boat. Tak lama ingat. 10 minit tak sampai kot. Bukan 10 minit lah. So kita naik boat sampailah sampai ke satu pulau. Pulau depan tu je, pulau. So kita pun boat parking je, kita pun jalan lah. Jalan. Tak adalah jauh. 50 meter dari jeti tu dah kita dah nampak fencing dia dah. Memang fencing dia tinggi fencing dia. Dia cakap fencing tu dia tutup seluruh pulau tu. Dia takut kau orang hutan tu berenang ke daratan. So memang tak ada jalan lah. Dia tak boleh. Kalau dia nak berenang jauh lah. So agak-agak impossible lah kalau orang hutan tu nak berenang kan. So tinggallah hutan tu. So kita pun jalan sampailah satu spot tu. Ramai jugalah. Lepas tu ada bot yang sampai. Ada ni banyak-banyak turis datang. So saya, isteri saya, Fuad dengan girlfriend tu duduklah situ tengok. Kita perhatilah dalam tu. Mana tak nampak pun kan. Tengok atas tak ada, tak nampak apa pun. Tak nampak. Dia tengok pusing pun tengok. Pergi jalan ke depan sikit. Lepas tu sampai depan sikit. Dia tengok. Tengok. Ada, tak kelibat lah. Macam nampak dia kala-kala merah keperangan tu. Macam mana tu atas apa? Atas daun-daun yang tengah baring. Saya cakap kat isteri saya, Ma, cakap dia, cuba tengok tu. Tu kan hutan, Ma. Dia perhati. Orang hutan lah, Ma, dia cakap. Itu Fuad tanya. Orang hutan, Ma. Tampak lah, bang. Tu, cuba tengok tu. Betul tak? Orang hutan. Jadi, masing-masing semua adalah, tak ada. Isteri cakap, kau nak tengok hutan tak? Kau nak tengok hutan tak? Ni Fuad. Nak? Okey. Siapa panggil? Mat. Panggil Mat lah. Ahmad macam Ahmad kan. Panggil Mat. Mat. Wah, dia bangun. Dia pandang. Saya cakap, Mat. Mari sini. Alhamdulillah, dia pun jalan. Lebih kurang jarak, sebab dia ada fencing kan. Jarak fencing dengan dia tu dekat berapa meter? 10 meter kot. 10 meter 30 km jauh. Dekat lagi. 5 meter. Dia cakap dia sampai 5 meter. Ahmad berhenti situ. Dia pun berhenti. Cakap dia. Ni nak ambil gambar. Kau tunggu situ, kita nak ambil gambar. Dia pun duduk berdiri je macam tu. So kita pun ambil gambar ni. So ada turis tu cakap, you want to take photograph? Apa dia sini nampak kan, sebab dia tak tahu. Dia tengok ada orang hutan tu, dia pun ambil gambar. Semua ramai ambil semua gambar tu. Ingat adalah dekat 10 minit kot. Bila dah habis tu, semua dah. Ahmad, terima kasih ya. Pergilah. Dia pun jalan ke belakang. Masuk balik lautan tu. Saya pun termenung. Fuad pun tengok. Alamak bang. Wah, lain macam ni bang.
Orang hutan pun mendengar cakap abang. Itulah Fuad. Cakap dia, terkeluarlah ayat tu. Itulah Fuad. Abang cakap kau tak nak dengar. Kau tengok binatang betul pun dengar cakap abang. Kau ni dah tua je ni. Masa dia tak adalah tua, baru 20, tak sampai 30 kot. Kau ni macam ni pun tak nak dengar cakap abang. Sebab apa saya cakap itu? Sebab Fuad ni dia main malam, main muzik malam. Tapi dia suka minum. Itu saya marah kat dia. Saya cakap dia, kau tengok Fuad. Orang hutan tu boleh dengar cakap abang. Ni abang suruh kau buat macam ni, suruh kau berhenti minum, kau tak cakap. Kau nak jadi apa? Macam tu. Dia kata-kata dia. Okey bang. Itu yang dia cakap. Itu. Jadi kita pun medek lepas tu. Jadi saya cakap Allahu Akbar. Jadi tu mau juga dia dengar. Jadi tu cakap, nak cakap macam mana, tapi okeylah. Saksi tu ada, saya panggil dia datang, saya suruh dia pergi. Itulah. Itu kejadian kedua. Pertama ada kejadian katak di Holiday Villa. Kedua orang hutan di Lake Town Resort. Dan kes yang ketiga semasa di Rembau. Saya ikut Datuk Aidit. Datuk Aidit ni dia ada dapat projek buat apa? Buat PLKN. Arwah Datuk Aidit ni. Nanti cerita Datuk Aidit dia saya cerita kemudian. So masa tu saya dah di Seremban. So Datuk Aidit ajak saya, ya, Izan, jom pergi tengok. Saya ada kawasan tu, buat macam kawasan tempat perkelahan lah. Dekat mana lah? Dekat tempat kampung KJ, dekat kampung KJ. Gedung macam tu salah. Dekat kampung KJ. So dia masuk ke dalam lah. Jalan tu nak pergi naik ke Gunung Datuk. Dia cepat naik kereta yang dia pergi sana kan. Jadi nak masuk kawasan itu memang dia tutup lah. Sebab ada kuda-kuda. So dia tutup. So kereta berhenti luar. So kita pun kena masuk jalan kaki. So jalan kaki, banyaklah kuda tu. Lepas tu ada macam tempat kuda ni. Sebelah tu ada tempat mandi-mandi. Tapi air dia semua air sungai lah. So jalan. Jadi Tok Aidit jalan tu saya tengok belakang. Sebab saya nak tengok. Sebab dia dah biasa kan. So dia nak pergi office lah. Saya nak tengok lah. Kawasan-kawasan tu memang cantik lah. Very nice place. Very peaceful. Lepas tu ada 3 ekor kuda situ. Dia bukan kuda kepadi. Kuda besar lah. Tinggi lah. Dia main macam kuda racing tu kan. Jadi saya nampak kuda tu. Saya pun dah dekat tu. Saya lihat kuda tu. Assalamualaikum. Mari kejap. Allahu Akbar. Kuda pun datang dekat saya. Dapatlah saya usap dia. Bila saya usap tu, Datuk Aidit cakap, "Hei, Izan, kuda pun kau boleh panggil." Lah, ini semua kerja Tuhan. Saya cakap dia, ini kerja Tuhan. Saya panggil dia datang, okeylah. Cakap dia. Saya pun tak sangka dia datang. Saya cakap dia, wah, kau ni Izan. Dia cakap, tak Datuk. Tak ada. So saya cakap dia, okeylah. Cakap dia, kau duduk sini. Dapat usap-usap dia. Cakap, tak apa, pergilah. Bila saya cakap habis pergi, dia pun pusing jalan. Jadi itulah cerita yang saya cakap. Macam mana saya nak explain? Saya panggil macam tu je. Dia mendengar. Dia mendengar. Saya tak tahu. Tu saya cakap, saya tak boleh nak explain. Tapi itulah cerita yang sebenarnya yang tahu adalah masa kes tu Datuk Aidit. Yang kes orang hutan, Fuad dengan girlfriend dia. Of course lah dengan Amin Business. Sebab turis tu dia tak tahu, sebab dia tak faham cakap saya apa yang dia tahu kan. So dia tak ambil gambar je lah. Dan kejadian yang lain adalah katak. Yang ketika dia katak setelah hujan, bising kuang. Saya cakap, shut up. Semua berhenti. Itulah 3 kejadian yang tak dapat saya nak gambarkan. Saya cakap apalah macam ni. Itulah susah nak cerita. Itu sebab saya sekarang ni dengan binatang, saya akan bercakap. Dengan kucing ke, saya akan bercakap dengan dia. Saya dan kucing, saya akan bercakap. Kalau anjing berlalu, saya cakap, kau jangan dekat-dekat aku. Saya akan cakap macam tu. Tak tahu sebab memang dah semula jadi kot, saya dah akan bercakap dengan dia orang. Itulah sebenarnya. So habis itu tu, okeylah. Lepas tu kita balik ke Langkawi. Jadi itulah cerita dia pasal binatang tu.
So balik pada kita nak cerita. Kita kena ingat, saya nak pesan jugalah. Banyak-banyakkan hantar fidyah pada ibu bapa. Okey. Banyakkan hantar Fatihah untuk anak-anak. Kalau kita nak anak-anak dengar kata. Nak lembutkan hati dia. Kalau anak-anak kita tu, yalah anak-anak kecil-kecil ni, kadang-kadang ni lah budak-budak tengah membesar memanglah nakal lagi sana lagi sini. Sampai kita tak terurus, tak terjaga kan. Jadi banyakkan Al-Fatihah untuk dia. Tu minta kat Tuhan, doa. InsyaAllah akan dapat apa yang kita doa. Especially yang kita minta ibu lah. Doa ibu selalu makbul. Jadi ibu kenalah banyak doa, kena banyak Al-Fatihah untuk anak. Kalau anak-anak kita sakit pun doa, hantar Fatihah anak tu. Kadang kita tidak tahu, kadang kita tidak tahu anak kita ni demam sakit perut ke, demam kena usik kat benda-benda yang unseen ke, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita bawa balik kampung, tiba-tiba dah balik dari kampung, balik KL, balik rumah, tiba-tiba anak kita beragam, macam-macam agam. Yang sebelum ni tak jadi macam tu. Pasal apa? Okey, jadi untuk memudahkan supaya kita tidak terjebak apa-apa, macam saya ajar. You fidyahkan Al-Fatihah kepada mak you dulu. Dah you fidyahkan Al-Fatihah ke mak dia. So kalau anak you demam, you fidyahkan Fatihah kat dia. You fidyahkan Fatihah kat anak you, then you taruh tangan you atas dada dia. Taruh atas dada dia, you baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dia baca dia, niatkan nanti kalau ada benda yang tak elok mengusik anak aku, keluar kat masuk ke tangan aku, cakap dia. Dia akan masuk kat tangan je. Masuk ke tangan aku. Kalau you rasa tangan you dah berat, geli, sakit, semut-semut, tu tanda-tanda dia tu. Sebab dia ada macam-macam kategori. Kalau you rasalah tu kebas ke, that mean anak you memang kena unseen punya anggara. Kalau dia tak ada apa, kalau tidak ada apa-apa, beragam ni demam biasa, dia tak akan rasa apa-apa. Dan within 5 minutes, you buat tu, you baca Fatihah je rasa. Kalau you tangan rasa, that mean dia ada. Lepas tu kalau ada tu, you terus baca, dia akan transfer kat tangan you. Dia akan transfer kat tangan dia antara jari 5-5 ni sampai buku lali dia. Dia lain tak boleh masuk. Sebab you dah baca Fatihah, sebab dia baca Fatihah, you dah fidyah pada mak you, dia Fatihah pada anak you, cuma dia akan masuk kat situ. Dia akan rasa situ. Jadi bila dah masuk situ, bila dah tak ada lagi, okey, you angkat tangan, you ambil garam, you pegang, you genggam garam tu, you baca Fatihah. You baca Fatihah. Dia akan pergi dengan sendiri. InsyaAllah tak ada apa-apa. Itu. Sebab itu paling mudah sebab kita tak tahu. Kadang-kadang balik-balik mana-mana, tiba-tiba anak kita kena, tiba-tiba menangis lah, beragam lah. Macam itu yang kita buat. So untuk ibu, kalau ibu tak boleh buat, tapi actually it's very simple. Senang saja. You taruh tangan atas dada anak you baca Al-Fatihah, fidyah pada mak you, dan fidyah pada anak you tu, you buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah buang tu, you tengok, dia mesti elok. Saya jamin elok. Inilah ilmu-ilmu saya nak bagi kepada anak-anak, kawan-kawan, siapa pun lah. Untuk mudah. Kadang-kadang kita balik tengah malam. Dia balik tengah malam pergi pergi pasar malam ke, pergi mana ke. You kena ingat, sekarang ni saya nak ingatkan. Sekarang ni dia unseen, benda-benda ni sekarang dia very agresif. You kena ingat tu, dia orang ni very agresif. Pasal apa agresif? Sebab apa? Orang menyalahkan dia orang sekarang. Sebab orang memusuhi dia. Walaupun yang memusuhi itu ada segelintir. Orang tak tahu. Tapi kena ingat, kita ni berjiran dengan dia. Kadang-kadang kita tak tahu dia mungkin jiran di dalam halaman kita. Itu kita perlu ingat. Jadi kita tidak tahu. Sebab kehadiran itu ada di keliling kita. Jadi, paling terbaik saya cakap, kalau bergagam tengah malam, buat tu dulu. InsyaAllah. Kalau ada, tangan you akan berasa lah. Panas ke tangan you, dia kebas ke, dia rasa macam geli-geli ke, dia rasa kebas-kebas ke, sakit ke, dia akan rasa. Sebab dia ada banyak kategori tu.
Jadi itu yang perlu kita ingat. So, kena ingat bila bawa malam nak balik, cek dulu. Begitu juga macam kita. Okey, kita balik kerja. Balik kerja tiba-tiba balik rumah kita rasa tak sedap badan, sakit lah itu ni lah. Itu saya cakap, saya ajar tu dalam mengenal sakit dalam diri tu. Okey, kalau boleh you praktikkan selepas balik kerja sebelum you solat, dibersihkan diri dulu. Macam mana bersih? Macam saya ajar lah. Baca Al-Fatihah. You taruh tangan atas paha you, baca Al-Fatihah. Dah ambil semayang semua, cek dulu. Ada tak ada? Kalau tak ada, okey, terus semayang. Kalau ada, you buang dulu. So, kita tidak nak bersolat dengan dia. Kena ingat tu. Kalau kita bersolat dengan dia, you akan banyak ada kefikiran you. Tapi kalau you solat tanpa dia, you akan, insyaAllah, you akan khusyuk baik. Hati akan tenang. Saya cakap, you cuba buat. Baik, ini untuk kebaikan. Apa saya ajar ni adalah untuk kebaikan semua. Sebab apa sekarang ni, memang tengah heavy. You tengoklah sekarang ni orang buat macam mana. Sikit-sikit, jin sana tanam, jin sini tanam, jin sana tanam, jin sini. Semua cakap awak. Yang ni cakap, macam ni. Orang ni cakap sini, orang ni cakap sini. Semua dia cakap. Kenapa dia cakap? Sebab apa benda tu masuk dalam badan manusia itu bercakap. This is what happened now. You pergilah mana-mana, dukun ke, ustaz ke, orang tu akan bercakap. Dia macam ni, dia terus masuk. Dia tu bercakap. So kita pun dengar cakap dia. No, you don't do that. You jangan izin orang benda tu masuk dalam diri untuk bercakap. That is wrong. Never do that. You cannot do that. You bacalah kitab. Kita yang sepatut jadi imam pada dia. Pada jin ni. Bukan dia jadi imam pada kita. Kita tak ikut cakap dia. Dia ikut cakap kita. Tu cerita sebenarnya. Tapi sekarang dah terbalik. This is what happened now. Kau nak dengar kata dia pasal apa? Kalau betul ada dia cakap, dia keluar. Tapi yang bercakap adalah orang tu. Ustaz ni cakap, macam ni. Benda tu tak. Kita mendengar cakap jin lah. Dia akan cakap macam-macam. Dia akan create story. Itulah cerita dia. Dia akan create story. Dia cakap macam ni lah, macam ni lah, saudara ni lah, itu buat ni lah, buat. Bila cerita ni, apa perasaan dalam diri you? What will happen? You akan mula sangka dengan disebut orang tu, yang you kenal, what will happen? You akan ada grudge dengan orang. You akan ada dendam. So, boleh ke macam tu? Tak. Tu saya cakap, jangan. Kita ni nak kena bersihkan diri. Jangan dengar cakap. Dia orang tu memang nak kalau boleh nak ketepikan kita. Nak menyesatkan kita. Itulah cerita dia. Dia akan create story yang kita pun terikut-ikut, terdengar-dengar, ikut cakap dia. Barulah kita tuduh, dia ni apa cakap dia buat tu, dia cakap ni. Dia orang hebat. Dia boleh nyata, dia boleh tak nyata. Jin ni. Tu sebablah cek-cek tu, ada jumpa orang tanam. Dia cakap orang tanam. Tanam kat rumah, tanam kat tu, tanam kat ni. Tu kita kena ingat. Jadi kita kena ingat, kita berjiran dan dia. Jadi sebaik mungkin, tu sebab kita kena buat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah, aku berlindung dari syaitan yang direjam. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu ya Allah dari syaitan ni. Dari syaitan satu hal, ni jin ni pula. Sebab ni jin ni jiran. Sebab dalam family saya pun ada anak macam mana? Bapa saya punya anak buah. Anak kakak dia. Dia mean pangkat cucu kat dia lah. Di Singapura. Hari ni dia datang, masa tu umur dia remaja kot. 12-13 tahun. Petang ni dia balik. Dia bawa buah apple. Buah apple, kalau buah semata, mungkinlah orang kasih. Tapi dia datang dengan daun sekali, dengan tangkai. Dia bawa balik, bagi mak dia. Dia cakap, mak dia tanya, dari mana dapat ni? Dari kampung sebelah. So, mak dia curious lah. Kampung sebelah, Singapura semua kampung Melayu kot. Masa tu dah tahun 67, 68 lah. Saya dengan dia tu saya panggil pangkat kakak saya lah. Kakak sepupu lah. Macam tu. Bukan kakak sepupu.
dia tu anak buah saya ke dia. Anak buah macam tu lah. Tak tahulah dia punya ranking kan. So okey lah. Mak dia marah lah. Dia cakap, you jangan mengayau jauh-jauh. Dia cakap, ini tak siapa-siapa yang dah dapat ni. Dia cakap, okey. The next day tu dia keluar pergi main. Langsung tak balik sampai hari ni. Hilang. Gaib. Hilang gaib. Itulah. Dalam family saya ada seorang. Itulah yang gaib. Masa tu di Singapura. Lepas tu mak dia pun kira haywire lah. Bukan gila, tak gila tapi hilang. Yalah anak kan. Anak yang sulung pula tu. Masa tu dia dah ada seorang lagi anak dia perempuan tu. So anak yang sulung tu dah hilang. So dia cakap tak apalah, kita baliklah ke Seremban. So dia baliklah Seremban. So dia Seremban, dia jadi peneroka. Dah duduk kat Felda Senayan. Alhamdulillah masa tu kerajaan di tanah dia terus jadi milik lah. Macam tu lah Tuhan ganjarkan dia. Tapi nak buat macam mana? Yalah, bila meninggal, so anak-anak lah mewarisi. Itu nak cerita macam mana family saya sendiri seorang hilang dia gaib. Tu sebab saya cakap kalau acap yang hilang tu, saya tak heran. Memang dia akan masuk dia tak nak balik. Sebab dalam sana hebat. Hebat. Sebab dia hebat, dia hilang sana, dia hebat ke ataupun dia hilang di dalam bandar yang besar. Lepas tu dia jumpa kaum tu, dia tak nak balik. Sebab benda saya dah tahu dah macam ni lah. Macam saya punya cerita tadi. Dia dah tu tak balik. Itulah cerita dia. So, itu kita kena ingat lah semua. Jadi, janganlah kita berseteru dengan manusia dan janganlah kita berseteru dengan jin. Sebab itu Tuhan dah janjikan. Sesungguhnya aku jadikan manusia dan jin untuk beribadah padaku. Jadi, tak dengar ialah jin tu banyak. Banyak cerita dia. Ada jin Islam, ada jin kafir. Sebab nyatanya tengoklah masjid jin kat Mekah tu. Sampai hari ni ada lagi. Sama bukan ni, tapi lah dia tak bagi orang masuk lah. Dia tutup. Sebab apa kami masuk semayang tu juga habis baca Fatihah dia akan aminkan ramai. Berani ke? Memang tak berani kan, keceput. Tapi dia ada sana lah. Itu menunjukkan kehadiran dia ada. So itu yang kita ingat. So sempena malam Jumaat ni pun dah dekat nak masuk 38 minit. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.